المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekiranya gugur salah satu daripada syarat tadi, maka taubat tersebut tidak sah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala. Kita berada pada bab taubah dan kita sedang melihat hukum bertaubat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bertaubat daripada dosa ini adalah hukumnya wajib, bukan sunat, tapi wajib. Wajib aini, maknanya wajib aini ni wajib atas tiap-tiap individu yang melakukan dosa. Maknanya kalau si A yang melakukan dosa, maknanya si A lah yang kena bertaubat. Tak bolehlah kita nak wakilkan pada orang lain, tolonglah minta ampun untuk aku. Tolong minta ampun, minta istighfar, minta taubat bagi pihak aku. Tak boleh. Dia wajib aini, maknanya wajib atas individu yang melakukan dosa tersebut bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi bila dia wajib, maknanya umpama macam ibadat wajib lain, macam sembahyang wajib, sembahyang fardu yang wajib, begitulah ibaratnya taubat wajib. Sebagaimana puasa Ramadan, kita akan pastikan kita berpuasa cukup 29 ataupun 30 hari. Kalau tak puasa satu hari tu rasa bersalah. Sebab apa? Dia wajib. Begitulah sepatutnya taubat daripada dosa ni. Kita kena rasa bersalah kalau kita tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu wajib sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian diterangkan kepada kita berkenaan dengan syarat. Syarat ataupun dalam kitab lain dia guna istilah rukun. Dalam kitab ni dia guna istilah syarat. Yang penting apa yang disebutkan dalam syarat ataupun dalam rukun itu adalah benda yang sama. Jadi dia bilang kepada kita yang pertamanya ialah meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian yang keduanya dia kata menyesal dengan perlakuan tersebut. Dan yang ketiganya berazam tidak akan mengulanginya untuk selama-lamanya. Cuma daripada tiga rukun ini ataupun tiga syarat ini, yang nombor 2 itu adalah yang utama, iaitu menyesal. Menyesal inilah yang akan menyebabkan kita akan berhenti daripada dosa dan maksiat. Andai kita tengah buat maksiat tersebut, bila dia datang menyesal dalam hati, maka saat dan ketika kita tengah melakukan maksiat tersebut, kita akan tinggal. Sebab tinggal dia melibatkan masa hal, dia melibatkan masa sekarang. Maknanya ketika kita sedang melakukan dosa tersebut, maknanya kalau kita tengah minat berjudi katakanlah, maknanya kita akan tinggal berjudi disebabkan adanya menyesal. Sebab tu Nabi menyebut dalam hadis an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Ibarat dia adalah satu-satunya rukun dalam bertaubat. Sebab dia utama, dia adalah yang paling besar sekali. Jadi dengan adanya menyesal, maka seseorang itu akan berhenti daripada melakukan dosa. Tapi kalau tak ada menyesal, lawan kepada tak ada menyesal, maknanya kita redalah dengan dosa. Sebab tu kita boleh duduk dalam keadaan berdosa. Kalau kita tengah-tengah buat dosa, maknanya kita tengah sedaplah buat dosa.
Bila ada redha terhadap dosa, sedaplah kita buat dosa. Kalau kita tengah mengumpat, maknanya tak akan ada rasa tak sedap dalam diri kita. Itu maknanya jiwa kita redha dengan dosa tersebut. Itu tak ada menyesal. Nak suruh ada menyesal. So menyesal ni macam mana nak kenal adanya menyesal dalam hati kita? Aku tak kenal ada ke tidak menyesal ni. Kita duk berasa macam taubat dah. Rupa-rupanya menyesal pun tak ada lagi. Itu satu kesilapan besar. Bila menyesal tak ada, maknanya kita tak taubat lagi. Sebab tu Nabi menyebut secara khusus an-nadam taubah. Ada nadam je, maka dikira sebagai taubah. Sudah dikira sebagai permulaan untuk seseorang itu bertaubat pada Allah Ta'ala. Bila ada nadam, maka pasti orang tersebut akan berazam tak akan buat dah. Bila ada nadam, bila ada menyesal. Jadi ulama nak suruh kita kenal macam mana nadam ni, menyesal ni, bila dia singgah, bila dia hinggap dalam hati kita, maka dia kata ka'annahu waja'. Dia kata seolah-olah menyesal ni adalah seperti rasa sakit pada zahir. Nadam ni sakit dalam hati. Mari berasa sakit, rasa tak sedap dalam hati kita. Rasa tak senang duduk dalam hati kita. Baru terlintas patah je keluar di lisan kita nak cerita tentang fulan bin fulan. Dia mari dah dalam hati kita, berasa tak sedap, sebut nama dia ni. Tiba-tiba orang ni pun tambah sikit, minta maaf, saya nak pergi dah. Ada urusan sikit. Dia mari berasa tak sedap lalu dalam hati kita. Itu dipanggil nadam. Sebagaimana zahir kita sakit. Bila kita sakit kepala, kita akan mikir, apa sebab sakit kepala ni? Tadi mandi hujan tadi. Mari tadi tengah hujan tadi. Ataupun tadi duduk tengah panas lama sangat tadi. Ataupun malam tadi tidur lewat. Kita akan berhenti tak buat benda tu. Berhenti. Sebab kita tahu dah. Kita Allah dengan benda tu. Kita Allah dengan tidur lewat malam. Kita Allah dengan duduk berdiri tengah panas lama. Kita Allah dengan kena hujan. Maka kita akan berhenti daripada buat benda yang menyebabkan kita akan sakit kepala. Dan kita tak akan pasti. Kita akan buat. Tak akan buat dah. Sebab kita tahu. Tu sebab dia. Tu azam. Azam Allah ya'ud. Tak buat dah lepas ni. Sebab apa? Sakit kepala ni seksa, dia kata. Nak duduk, tak boleh. Apatah lagi kalau migraine pula. Jenis migraine, dia kata, saya hantuk kepala di dinding pun. Rasa-rasa, kalau boleh hilanglah buat. Tu orang yang sakit, dia tahu macam mana sakit. Orang yang katakanlah kena gaut, katakanlah penyakit gaut, dia akan tahu apa puncanya. Maka dia akan berhenti. Sebab dia tahu sakit gaut ni. Nak naik tangga tak boleh. Nak semayang tak boleh. Apa pun tak boleh buat bila mari bengkok gaut. Maka dia akan cari punca. Makan benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Dia akan berhenti. Berhenti itulah dia panggil meninggalkan maksiat. Kemudian lepas daripada ni kita tahu dah makanan ni yang menyebabkan kita datangnya penyakit gaut. Maka kita tak akan buat dah lah. Kita akan tinggal terus perbuatan tersebut. Gitulah ibaratnya nadam. Cuma benda tu bermain dalam hati kita. Dia tak bermain di zahir kita. Adapun penyakit ni di luaran kita, di jasmani kita. Kita boleh rasa, kita boleh tengok benda tersebut kalau melibatkan pada jasad kita. Adapun batin kita yang melibatkan penyesalan ni dalam diri kita. Kita sendiri yang sedang merasakan sakit tu. Baru terlintas patah perkataan nak bercakap tentang orang, dia mari rasa tak sedap dah. Tak senang duduk rasa. Tak senang duduk. Sebab apa? Dah tersebut nama orang ni, dah tersebut satu aib yang dibuat oleh orang tersebut. Kita mari berasa tak senang duduk, rasa nak pergi bertemu dengan orang tersebut lah. Aku nak pergi minta maaf dah. Nak macam mana nak minta maaf secara terang-terang, bagi tahu secara detail. Takut-takut nanti dia marah pula. Gilah bertemu minta maaf secara umum. Minta maaf lah kalau saya ada salah. Sebab dalam jiwa tu dia berasa tak sedap duduk. Balik rumah pun rasa tak sedap duduk. Selagi mana tak beritahu pada tuan dia. Itu dipanggil nadam tu. Tu nak kenal nadam. Tapi kalau tak ada yang tu, maknanya jiwa kita masih redha dengan dosa. Walaupun duk berulang alik mari masjid. Tu beringat tu. Sebab tu saya ulang undur sikit nak suruh kita kenal. Supaya kita kenal nadam ni begitu keadaan dia. Takut-takut duk berulang mari masjid dah. Tapi dosa tak hapus lagi. Sebab tak ada nadam. Tak ada menyesal lagi dosa-dosa yang duk buat selama ni.
Dosa dengan Allah kok, dosa dengan manusia kok, semuanya syarat nak taubat, rukun nak taubat mesti kena ada nadam. Dan mesti kena ada ketiga-tiganya, kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nadam tu yang paling penting sekali, sebab tu Nabi sebut nadam tu taubah dah. Sebagaimana Nabi sebut Al-Hajju Arafah lah. Kenapa Nabi sebut haji itu adalah Arafah? Sebab nak beritahu Arafah tu yang paling penting sekali. Tak pergi di Arafah, jawab dia tak jadi haji tahun tu. Walaupun lepas daripada orang wukuf Arafah, kita pergi tawaf, kita pergi sa'i, kita buat belakang yang lain. Arafah aja kita tak pergi, tak ada haji tahun tu. Nak bagi tahu yang paling besar sekali dalam haji Arafah. Wukuf di Arafah lah. Begitu juga dalam bab taubat ni, nak bagi tahu yang paling besar sekali dalam proses seseorang nak bertaubat, mesti kena menyesal. Mesti kena ada menyesal. Lepas tu kalau tak ada, kena minta dengan Tuhan lah, biar ada. Jiwa kita duk berasa sedap dengan dosa je. Tu benda tak comel tu berlaku dalam diri kita. Nak suruh mari benci pada dosa tu, kena minta dengan Tuhan. Kalau tak mari juga. Melalui mengaji kena kita. Ada ustaz baca pada kita kitab Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi contoh. Satu kuliah bulanan, ustaz tu mari baca pada kita kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Nak suruh kita kenal ni dosa besar, ni dosa besar, ni dosa besar. Tak mari juga insaf dalam diri kita. Tu nak kena minta dengan Tuhan tu. Minta Tuhan campur dalam hati kita biar ada rasa menyesal terhadap dosa yang kita duk buat daripada mula balik sampai sekarang ni. Aku tak teringat dosa bila mula balik dulu. Mula-mula balik dulu. Saya ingat masa baca kitab Penawar dengan Baba Zik. Baba Zik sebut contoh dosa yang biasa orang duk lupa ialah dosa mula-mula kahwin dia tu. Dosa mula-mula kahwin. Dia kata ibarat mula-mula kahwin juga ibarat buka buku baru. Daripada buku bujang jadi buku berdua, hidup berdua. Maka muka buku baru, benda pertama yang kita buat ialah sanding dia tu. Papar bini kita pada orang awam, nak tengok-tengok gila bini aku dalam keadaan seksi meksi tu. Tu dia kata dosa pertama tersurat dalam surah amal baru tu dia kata. Wah, dosa ni sedar ke tak dosa dia kata ni? Tak taubat pas sudah ni dia kata ni. Ni duduk dalam surah amal kita tak berasa berdosa tu. Berasa itulah hari yang paling kita kena bahagia sekali. Tunjuklah pada orang semua sekali. Hatta masuk dalam Facebook lagi zaman hari ni, lebih-lebih lagi. Tayang semua bini kita dah pakai baju seksi pula. Baju ketat-ketat pula, tak ada pakai baju longgar-longgar. Ni bila sanding lah. Contoh yang ni tuan-tuan ni, jangan terasa pula. Sebut contoh. Jadi bila duduk dalam keadaan gitu, dosa dulu tak taubat-taubat tu. Walaupun tuan duk mari masjid, dosa besar tu. Bini kita buat tu, kita dah jadi suami dia dah. Kalau tak jadi suami lagi tak apa. Kita jadi suami dah. Masa tu kita duk ikut dia tu. Saya nak sanding, sanding. Kita suami dah. Dedah bini depan khalayak ramai, orang pakai duk tengok belakang. Tu benda yang kadang-kadang terlepas pandang. Tu contoh yang Baba Zik bagilah. Supaya kita sedar. Kalau bila kita sedar benda ni dosa, maknanya kita mari rasa tak sedar lah. Dalam diri kita tak sedaknya muda-muda dulu, mula-mula kahwin dulu, duk benar, duk izin bini, buat gitu, buat gini, aku tak tegur sepatah pun. Mari rasa tak sedaknya kalau mati sekarang ni banyak dosa. Mari berasa tak boleh duduk, tak sedap tu, itu nadam dipanggil. Tu nadam, benda yang main dalam hati kita. Tak ada siapa tahu. Kita duduk seorang diri boleh jadi kita duduk berasa tak sedap. Orang lain nampak biasa kita, tapi dalam diri kita berasa tak sedap dengan dosa. Jadi itu dipanggil nadam. Nak suruh kenal nadam je. Baik. Jadi kata Syekh, dia kata sekiranya gugur salah satu daripada syarat tadi, syarat 3 yang atas tu ataupun rukun 3 yang atas tu, maka dia kata taubat tersebut tidak sah. Sebab ni rukun hakiki nama dia. Kalau rukun majazi tak apa. Kalau rukun majazi gugur salah satu tak apa. Ni rukun hakiki, maknanya kena ada belaka 3-3. Tak ada 3-3, tak ada salah satu pun tak sah dah taubat.
Apatah lagi kalau kita tak ada rasa nadam pun, tak ada rasa menyesal pun. Orang panggil gi qiyamul lail, orang istighfar, kita istighfar. Dengar orang menangis, kita menangis juga. Menangis sebab apa? Tak tahu kita. Kadang-kadang menangis sebab orang menangis, ya. Dengar orang menangis, orang sayu, kita pun sayu juga. Aku ni menangis sebab apa? Orang ni menangis sebab mari rasa menyesal dalam diri dia. Kita menangis sebab orang menangis. Tak ada apa-apa. Kita tak taubat, orang taubat. Tu. Sebab tu dia tak letak dalam rukun keluar air mata tu taubat dah. Mana ada? Tak ada. Dia tak sebut pun istighfar itu adalah rukun pada taubat. Tak semestinya. Cuma saya sebut ghaliknya bila nak taubat mesti ada istighfar. Bila istighfar itu akan berlangsung, biasanya akan berlaku taubat. Biasa ghaliknya gitu. Jadi antara taubat dengan istighfar tu saling kait mengait. Air mata belum tentu lagi. Boleh jadi air mata buaya, boleh jadi. Boleh jadi air mata lakonan Piramli, ambil air liur je bubuh. Menyesal, menangis air mata. Boleh jadi air mata kerana terdesak, boleh jadi. Macam-macam lah air mata ni. Cuma nak beritahu air mata bukan syarat. Tak ada air mata pun tak apa. Janji ada nadam. Janji ada menyesal dalam diri kita. Ada air mata, segelas air mata boleh tak ada. Tapi tak ada nadam, tak ada peda. Air mata darah keluar, menyesal tak ada. Tak ada. Sedap lagi duduk dengan dosa tu. Bila sedap dengan dosa tu, dia akan israr. Dia akan berlaku pula israr. Berterusan duduk dalam keadaan berdosa pula. Dia jadi gitu. Bila boleh israr, dipanggil tasahur pula dalam masalah dosa. Tu tasahur dosa lain pula. Tu benda yang berderet-deret tu berlaku. Baik. Sebab tu dalam bab taubat ni masa ngaji dulu, Baba Zik sebut, dia kata bab taubat ni sebut senang, dia kata. Sebabnya kita tak ngaji dia. Bunyi bab taubat agak rasa senangnya. Bangun semayang 2 rakaat sunat taubat agak berasa taubat dah tu kita tu. Imam kata okey, kita sambung qiyam dengan kita semayang sunat taubat. Kita bangunlah semayang 2 rakaat sunat taubat. Kita pun berasa ampun dalam dosa kita. Syarat taubat kena cukup. Walaupun semayang 2 rakaat sunat taubat, dalam rukun taubat tak ada semayang sunat 2 rakaat. Cuma syarat cuma melalui jalan semayang tu kadang-kadang mendatangkan rasa penyesalan dalam diri kita. Sebab tu dia kata selagi mana kita tak mengaji kita duk berasa taubat ni cukup senang je, dia kata. Tapi bila kita tahu bahawa taubat ni payah, maka kita tak naklah buat dosa. Sebab apa? Payah rupanya taubat ni. Payah rupanya taubat. Bila payah taubat, baik aku mula-mula lagi tak buat dosa. Sebab apa? Bila buat dosa nak kena taubat ni. Taubat bukan main senang, bukan main susah. Bila begitu, baik aku tinggal dosa. Tu bila kita mengaji, kita kena susah rupanya bertaubat pada Allah Ta'ala ni. Tapi bila Allah Ta'ala kehendaki, senanglah jalan dia. Allah Ta'ala campakkan dalam hati penyesalan, maka orang tersebut boleh berhenti tiba-tiba je. Macam Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad, tuan-tuan baca kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni maknanya zaman jahiliyah dia, orang kenal dia ni orang yang merompak tengah jalan. Kalau orang lalu kawasan dia, sampai waktu malam dah, orang tak akan teruskan perjalanan. Orang akan berhenti dulu, tidurlah sini. Sebab apa? Kalau kita teruskan perjalanan, kawasan ni, kawasan dia ni, kita lalu jawab dia sekat habis harta kita. Semua barang-barang kita dia rampas. Orang kenal gitu, Fudail bin Iyad ni. Tapi saat dia jatuh cinta dengan seorang perempuan, ketika dia tengah panjat dinding untuk melihat kekasih hati dia, saat tu Allah Ta'ala campak dalam hati dia. Dia mari dengar ayat Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah belum sampai masa lagi untuk hati engkau tunduk patuh kepadaku? Terus bergetar lalu, bergegah lalu jiwa dia. Tu saat Allah Ta'ala nak itu. Allah Ta'ala buh dalam hati dia. Saat kita orang yang paling jahat jadi orang paling baik. Lepas tu Fudail bin Iyad orang yang paling banyak beribadat pada Allah Ta'ala.
Masa tu juga dia jawab. Saat dia dengar tu, dia jawab, bala ya Rab. Al-ana ya Rab, dia jawab. Sekarang ya Allah, sekarang aku berhenti. Nak boleh perasaan tu payah tu. Tu yang sedap tu, bila duduk ramai-ramai je topik kita cakap pasal orang. Tak kira mengopak tak mengopak, kira halal. Tu kira halal pula. Menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haram. Bimbang takut akidah kita. Sebab kita nak menghalalkan, kita nak bercakap ni. Takut kita kata, tak apalah, halal lah kira halal. Ubah halal daripada haram jadi halal. Bimbang takut akidah pula. Tu kena beringat banyak-banyak dalam melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Baik. Imam An-Nawawi kata, sekiranya gugur salah satu daripada syarat tadi, maka taubat tersebut tidak sah. Sebab saya sebut tadi, dia adalah rukun yang hakiki. Kalau dia rukun majazi tak apa, tapi rukun hakiki kena pastikan ketiga-tiga ada. Menyesal ada, berhenti kalau tengah buat maksiat, berhenti terus. Kemudian yang ketiga, azam tak buat dah dosa ni. Baik. Lepas tu ulama kata tiga-tiga ni masa yang berlainan semua. Menyesal bila teringat yang lepas dah. Mari rasa menyesal, jahilnya aku dulu duduk buat dosa ni. Lepas tu sekarang ni tak apa, sekarang ni kalau tengah buat tinggal, ataupun kalau masa tu tak buat, tapi kalau ada masa lain buat, maknanya tak buat dah. Maknanya masa tak ada duit, katakanlah orang berjudi, dia tak berjudi 24 jam, dia berjudi waktu ada duit je. Tapi tiba-tiba mari insaf, walaupun masa tu dia tak berjudi, dia tak buat lah, dia tinggal perbuatan tu. Tu dipanggil hal sekarang. Lepas tu azam ni melibatkan masa yang akan datang. So 3 masa. So maknanya taubat ni melibatkan 3 masa sebelum sekarang akan datang. Tu taubat. Baik. Jika maksiat itu berkaitan dengan anak Adam, maka syaratnya ada 4. 3 yang telah disebutkan tadi, dan keempatnya ialah minta pelepasan daripada tuan empunya harta. Jika harta atau sebagainya, maka hendaklah dikembalikan kepada tuannya. Jika ia termasuk hak-hak anak Adam, tidak kira apa jua seperti had menuduh atau seumpamanya, maka hendaklah memohon kemaafan daripada tuannya. Jika mengumpat, hendaklah minta dihalalkan daripadanya. Dia juga wajib bertaubat daripada segala dosa. Tidak senang ni. Baik. Yang keempat, dia tambah lagi syarat yang keempat kalau melibatkan anak Adam. Kalau dia melibatkan hak dengan Allah Ta'ala, contoh, zaman muda kita banyak tak semayang. Contoh, zaman muda kita ada miss puasa. Tu hak Allah Ta'ala yang patut, yang wajib kita tunai. Maka kena qada. Masa tu wajib qada lah. Sebab tu kita sedar dah. Bila mari sedar dalam diri kita, lama aku tak semayang dulu. Waktu muda semayang pun jarang-jarang je. Maka nak kena kira balik. Daripada umur berapa, katakanlah daripada balik dulu. Ayah tak ada dah masa balik, tak ambil berat adalah pasal ibadat. Mak ada supaya tak ada apa? Anak ni rolik yang tak takut pada mak, roliknya gitu. Bila gitu, daripada balik tak semayang. Sedarnya umur 20 katakanlah. Kena ingat, kena kira-kira, ambil kalkulator lah kira. Ambil alat kira tu, kira 5 fardu satu hari kali dengan usia kita berapa tahun. Katakan balik umur 15, kena ingat balik umur bila balik ni. Kok umur 13 balik dah, 14 balik dah. Kena ingat balik, kena mikir balik. Bila aku balik dulu, umur 13 balik dah, bukan 15. Kira daripada 13. Kira, lepas tu kalau tak ingat, andai. Gitu. Mana yang mendatangkan yakin pada kita. Umur 14 yakin sungguh. Pegang situ, yakin. 14 balik. Kira 14 sampai 20. Kali, satu hari 5. Lepas tu, keluarlah jumlah dia. Qadha, sikit-sikit.
Dengan harapan boleh habis. Kalau tak sempat habis, dengan harapan Allah Ta'ala ampun. Dengan harapan Allah Ta'ala ampun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tengok dalam hati kita kesungguhan nak qada tu. Biar ada kesungguhan lah. Takut tak ada kesungguhan pula. Hari ni qada, esok tak qada, lusa pula qada, bulan depan pula qada. Nanti ada itu. Qada tiap-tiap masa. Habis semayang maghrib, qada maghrib. Habis semayang isyak, qada isyak. Sebab apa? Kita ada semayang qada, orang lain tak ada. Tu kena ingat balik. Bila kita balik, boleh jadi kita tak tinggal semayang, tapi semayang main-main. Boleh jadi juga. Balik dah, tapi semayang main-main. Ada ayah, semayang molek. Tak ada ayah, supaya ayam patut padi. Tu tak sah semayang. Masa tu balik dah, kena kira juga tu. Kok gitu keadaan kita. Orang ni berbeza-beza. Ada orang yang semayang tak tinggal dia daripada kecil lagi. Daripada umur 7 tahun tu ayah didik semayang. Tapi semayang ketika umur balik tu macam mana? Dalam keadaan reti ke tak reti? Bacaan Fatihahnya sah ke tak sah? Tu kena tengok balik lah kau. Sebab takut daripada situ sebenarnya punca kita ni ibadat sampai hari ni tak sedap-sedap lagi. Buat apa pun berasa tak sedap dengan Allah Ta'ala. Tak ada rasa manis dalam hati kita beribadat pada Allah Ta'ala. Patutnya makin lama makin beribadat, makin lama makin beribadat, hilang rasa kulfah dia. Hilang rasa rasa letih, rasa malah dalam beribadat. Tapi duk nampak-nampak makin malah beribadat kita. Tak mari-mari rasa sedap ni. Di mana silap dia? Nak cari punca. Barulah kita boleh selesai. Tak bertemu punca, macam mana nak buat? Kena cari punca kok mana pun. Baik, tu kalau melibatkan hak dengan Allah Ta'ala. Kalau perlu qada. Baik. Kalau dia melibatkan anak Adam. Tak kira lah siapa anak Adam tu. Boleh jadi bini orang. Kita bercakap pasal bini orang. Tak lawa lah bini dia tu. Tak sepadan. Gi kenduri, gi mengopak bini orang. Orang ajak pergi kenduri nak suruh tahu yang anak dia ni dah kahwin dah. Dia pergi duk makan dengan bini dia. Tak sepadan lah nampak dua tu. Pandai pula dia. Tak sepadan lah. Yang lelaki tu semak. Yang perempuan tu tak cun lah. Tak cute. Tak lawa lah. Sepatutnya dengan orang lain ni sepatutnya tak pandai pilih lelaki ni. Dia pula duduk mengumpat, duk mengutuk orang. Ni ghalib biasa berlaku gitu. Tak cantik lah baju pengantin dia. Baju pun dia kira. Tengok warna. Orang tak pakai dah warna ni sekarang ni. Serba tak kena orang. Tu perangai kita. Kadang-kadang saya sebut contoh ya tuan-tuan. Baik. Kalau dia melibatkan dengan anak Adam. Ataupun yang melibat tu bukan had perkataan. Harta benda anak Adam. Kita ambil selipar orang. Kita mari masjid. Kita ambil selipar orang. Kita mari masjid, kita ambil helmet orang. Kita mari masjid, kita buat lari motor orang. Tak kira ambil apa pun. Kalau harta tu masih ada, kena hantar balik. Hari ni orang bukan setakat curi benda-benda gitu. Kadang-kadang sekarang ni yang duk viral bunga keladi ke? Pokok keladi. Pokok keladi orang viral sekarang ni. Harga ribu-ribu, ratus ribu. So kalau orang yang menagih dadah tengok keladi ni boleh harga ratus-ratus ribu, cukup satu pasu dia ambil pun padat dah. Setakat nak beli dadah dia ya. Berapa sen harga dia? Orang ambil satu keladi ni 500 orang beli. Bahkan ada yang duduk viral sekarang ni ratus ribu pun ada harga dia. Bukan di Malaysia lah, spesies daripada luar negara, macam-macam lah orang hari ni. Cuma nak sebutnya, orang yang nak mencuri, nak buat jahat ni pun dia kaji juga dalam internet. Benda ni ada nilai rupanya. Kambing dia buat lari. Biri-biri orang dia buat lari. Pas seekor bukan 100, 200. Seekor main 1000. 1000 ni banyak. Kalau ada lagi kambing tu, atas balik kambing tersebut. Kalau tak ada dah kambing tersebut, nilai dia. Kambing tu tak ada dah, saya jual dah. Maka kena nilai harga kambing tu. Berapa nilai kambing tu sekarang ni? 1000. Hantar balik 1000. Pergi bertemu dengan tuan dia. Tuan dia tak ada dah. Cari waris dia.
Gitu ulama ajar. Gi cari tuan dia tak ada dah, tuan dia meninggal dah. Oh tak ada dah, anak dia ada. Anak dia ada. Gi cari anak dia. Oh anak dia pindah dah daripada Kuala Lumpur dulu balik duduk di pantai timur dah. Gi pantai timur. Dia ingat kau senang kau dosa ni. Sebab tu orang kalau mengaji bab dosa tak nak buat dosa. Tapi sebab tak nak mengaji bab dosa. Nak mengaji ilmu-ilmu yang kadang-kadang tidak fardu ain. Ilmu fardu ain ni kalau kita mengaji Allah banyaknya tak kena. Banyak tak kena. Ni mengaji bab dosa ni. Tak nak aku buat dosa kalau gini dengan manusia. Nak kena pergi cari. Syafi'i suruh tafsil. Sebut satu-satu apa benda salah engkau. Tu mazhab kita Syafi'i. Dalam bab dosa ni Syafi'i suruh perinci satu-satu. Apa benda yang kau sebut pada orang ni dulu? Apa benda kezaliman yang kau buat pada orang ni dulu? Bukan senang tu nak cerita tu. Kena kalau kita pergi berjumpa dengan dia jenis panah baran pula. Tak kau kita kena. Tapi Syafi'i suruh kita pendidik. Maliki je kata tak apalah, pergi secara ijmal. Cerita secara umum je, saya ni ada dosa dengan tuan ni dulu. Secara ijma Maliki kata tak apa dah. Tak, kalau Syafi'i kata mu kena cerita dosa apa tu. Cuma kalau nak rasa selamat ambil yang Maliki. Cuma Baba Esbuk dia kata bila nak guna yang Maliki dan Syafi'i ni. Tengok keadaan orang yang kita buat dosa tu. Kalau orang yang kita buat dosa, andai kita pergi bertemu dengan dia boleh berlapang dada, dia boleh memaafkan kita, dia boleh sabar, cerita satu-satu dosa kita dengan dia. Tapi kalau kita rasa dia ni, kalau aku cerita kezaliman yang aku pernah buat dengan dia dulu, aku pernah buat itu ini dengan dia, maka dia akan marah, dia ambil parang kau apa kau, maka pada masa itu pakai mazhab Maliki. Tak naklah pula jadi dosa lain pula antara kita dengan dia. Pakai mazhab tu, bukan mudah-mudah ambil pendapat Maliki tu lah, ambil Syafi'i dululah. Tu kaedah dia, idza dhaqat tasa', bila berada dalam keadaan sempit ambil pendapat yang luas. Sempit ni sebab apa? Kalau aku cerita kat jawab dia ni jenis panah baran ni, dengan dia ada pistol senapang apa, silap-silap hari bulan dia tembak aku pula kak. Dia kata naya dia pula. Kita pun naya boleh jadi mati. Dia pun naya juga, kes dia naya. Maka pada masa tu idza dhaqat tasa', ambil pendapat yang luas. Tapi idza tasa'a dhaqa, bila sempit luas sangat, ambil yang sempit lah. Orang ni orang yang baik, orang soleh, orang mengaji, orang kaki masjid, orang kaki surah, dia AJK masjid, surah dan sebagainya. Kita tahu dia jenis pemaaf, cerita satu-satu. Dulu, zaman muda dulu, zaman tuan ada anak perempuan dulu, saya pernah bawa anak tuan ni naik motor. Saya pernah pegang tangan dia, saya pernah itu ini dengan dia, saya nak minta maaf sangat-sangat dengan tuan. Cerita satu-satu. Tak apalah, benda dah berlalu dah. Alhamdulillah. Tu kena pergi cari. Kalau tuan dia dah mati dah, nak hantar tak boleh. Tak ada dah. Cari waris dia. Waris dia. Kalau waris dia ada, kalau tak ada waris juga, maknanya kita dengan Tuhan dah lah. Baik. Kemudian ulama kata kena istihlal. Minta halal. Pergi bertemu dengan tuan dia. Kalau tak ada tuan dia, waris dia, minta halal. Barang tak ada dah, kambing saya dah jual dah. Saya nak ganti dengan duit, contohnya tak ada juga duit. Saya orang miskin sekarang ni. Ada pun cukup-cukup makan dia. Cukup-cukup belanja je rumah. Habis tu, minta halal. Saya datang ni nak minta halal lah. Saya pernah ambil dulu seekor kambing contoh. Maka minta halal. Kalau dia halal, kalau dia halal. Kalau dia tak halal, tunggu bicara di akhirat pula. Tu besar nak beritahu. Tidak senang. Tu saya sebut tadi, kalau orang belajar bab dosa, tak nak buat dosa. Payah nak kira dengan manusia ni. Dengan Allah Ta'ala lagi senang. Tu pun payah kalau tak ada nadam. Kalau ada nadam, okey lagi. Nadam pun tak ada. Maknanya duduk sedap buat dosa lagi. Na'udzubillah. Siapa aja dalam keadaan tak ada menyesal dengan dosa yang pernah kita buat. Na'udzubillah. Tu minta jauh banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajar mari dah lah ajar sekarang ni senang-senang je. Orang muda meninggal sekejap-sekejap, tiba-tiba meninggal sebab Covid dan sebagainya. Menyesal tak pernah ada lagi. Niat nak taubat pun tak ada lagi. Duduk saufa je. Nantilah. Tu penyakit taubat. Dalam kitab Penawar diperinci, salah satu dari sebab orang tak bertaubat ni kenapa? Kerana angan-angan panjang.
Duk main gitu lah, nantilah, esok lah, nantilah, malam ni lah, nantilah, lusa lah, nantilah, pergi Mekah lah. Dia ingatkan taubat ni di Mekah je. Dia ingatkan taubat ni di tengah malam je. Di sepertiga malam je taubat. Taubat ni kira ada menyesal dalam diri kita. Start tu, nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kena minta halal. Minta halal ni lah yang saya sebut tadi. Ikut mazhab Syafi'i, kena tafsir. Nak boleh kau minta halal ni, nak suruh orang halal apa yang kita pernah buat ni, kena perinci. Saya satu hari tu kita pergi masjid, kita ambil selipar. Selipar apa saya pun tak ingat dah sebab banyak kali. Banyak kali hilang selipar di masjid. Selipar dia selipar Adidas. Contoh. Selipar Adidas ni kalau di Al-Ihsan tu katakanlah harga dalam 30 ringgit. Saya nak ganti selipar tu tak ada dah, punah dah, saya pakai putus habis dah. Lepas tu duit saya nak bayar 30 ringgit pun tak ada juga ni. Ada pun 10 ringgit, anak nak belanja sekolah contoh. Lepas tu nak minta halal. Andai dia halal, alhamdulillah. Andai dia tak halal, kira bayar ngamal di akhirat tu lah. Maknanya Allah Ta'ala bangkit semula di akhirat, kita dengan dia duduk depan. Mu ada dah amal nak bayar ni? Tak ada pahala nak bayar pada orang ni. Mu ambil dosa dia. Ni yang digelar sebagai al-muflis, Nabi kata. Yang Nabi duk tanya sahabat dia tu, mu kenal tak siapa yang digelar sebagai muflis? Sahabat kata, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, ya Rasulullah. Orang yang datang dengan pahala yang banyak, dengan amal yang banyak, tapi hilang pahala amal dia buat tu kerana duk bayar pada orang ni. Habis licin. Tak ada pahala dia, dosa orang tersebut ambil letak atas kepala dia. Dia asal datang dengan pahala banyak, tiba-tiba dosa orang dia ambil pikul ke neraka dia, na'udzubillah. Ni orang yang muflih, orang yang sangat-sangat rugi, bersusah payah beribadat di dunia tapi bagi pada orang lain. Baik. Tu kalau mazhab Syafi'i minta halal secara tafsir, tapi Maliki secara ijmal. Secara umum, cerita secara umum je. Saya ambil selipar ataupun saya pernah buat salah dengan tuan dulu. Secara umum gitu ya. Maknanya kalau kita terima dia halal, okey. Itu mazhab Maliki. Cuma saya sebut tadi, Babak kata, tengok keadaan. Yang mana yang perlu tafsir, yang mana yang perlu ijmal. Tengok orang yang kita pergi minta maaf lah. Baik. Kalau tak berlaku juga, minta halal pun tak bertemu juga dengan tuan dia, waris pun tak tahu mana dah. Sebab kita dulu buat masa kita mula-mula balik, contoh. Sekarang ni, dia dah besar dah. Dah besar dah, tuan yang kita buat zalim dulu pun tak tahu pergi ke mana dah. Maka pada masa tu kita kena buat ibadat, baca Quran, zikir, hadiahkan pahala kepada fulan bin fulan. Dengan harapan Allah Ta'ala ampun dosa kita, dengan harapan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dengan orang yang kita buat dosa tu. Maknanya kita pergi di akhirat dengan harapannya, bila Allah Ta'ala panggil kita dengan dia duduk depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan orang tersebut, dia kata, ginilah aku pun nak pergi masuk syurga cepat-cepat dah ni, ginilah aku maafkan kau lah. Gitu. Kalau dia berlaku gitu, kita pun alhamdulillah selamat, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata kita kira sini, kalau dia kata kira sini, ingat jawab dia lebih detail daripada dunia lah masalah dia nyo. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man husiba udziba. Ghaliknya siapa yang dihisab di akhirat pasti akan diazab. Sebab detail, kira-kira dia. Tak sedetail di dunia ni, walaupun sini sebut secara tafsir. Di akhirat lebih detail lagi perbicaraan dia. Jadi naknya dengan harapan orang tu kata tak apalah, ginilah saya nak ke syurga dah ni. Nak cepat ni sebab apa? Nak bertemu dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang dah duduk dalam syurga. Jadi saya nak cepat. Kalau kita duduk kira sini lambat pula masuk syurga. Kira gini lah, kira halal. Kira halal selamat kita. Tu dengan harapan. Tu 2, 3, 4 perkara tu mesti kena buat kalau melibatkan anak Adam. Kalau tak nak buat tu, jangan buat dosa. Awal-awal lagi jangan buat dosa. Baik.
Sikit lagi. Di antara syarat-syarat taubat juga ialah meninggalkan kawan-kawan yang jahat serta menjauhkan diri daripada orang-orang fasik yang menggalakkan seseorang melakukan maksiat dan menjauhkannya daripada taat. Kemudian bersohbah dengan orang-orang yang jujur lagi terpilih agar pergaulan dengan mereka menjadi benteng pencegah daripada kembali kepada kehidupan maksiat dan melanggar syarak. Ni orang yang bertaubat ni. Kena tinggal sahabat-sahabat rufaqa usuq dipanggil. Teman-teman buruk kita, teman-teman jahat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang ajak kita buat dosa dan maksiat. Teman-teman kita sekali dengan kita duk buat dosa tu lah, kena tinggal. Kalau nak bertobat, kalau tidak gak duk heret ke dia heret kita heret dia. Tu antara dua. Kalau kita kuat, kita boleh heret manusia lain. Kalau kita tak kuat, orang takkan tarik kita. Maka dia suruh tinggal. Tinggal tu supaya kita tak akan terikut-ikut lagi dengan perbuatan jahat orang tersebut. Bukan tengok orang tu jahat, kita jahat. Kita ni mudah terpengaruh. Tu tengok diri kita, bukan tengok orang. Dia tu jahat, aku tak boleh kawan dengan dia. Dah, kita ni jahat ni. Sebab kita terpengaruh dengan dia. Maka kita tinggal tu sebab kita jahat ni. Mudah terpengaruh dengan kejahatan. Maka kita tinggal. Orang tu ajak je, kita akan bagi alasan. Alasan sebab tak nak terlibat dengan dosa. Tahu dah kalau aku duduk dengan dia ni, buang mesti benda-benda sia-sia. Kalau aku duduk minum dengan dia ni, mesti buat benda-benda lucah, benda-benda tak ada faedah, benda-benda apa? Benda-benda bini orang pun sembang. Aku tak nak duduk dengan dia ni. Saya ada hal sikit ni, ada kerja sikit ni. Minta maaf lah, tak sempat nak minum teh sekali. Tu alasan tu nak mengelak daripada kita bila duduk, sedap pula. Buah tajuk ni. Kan perangai kita, nafsu kita gitu. Nafsu ni cenderung kepada benda yang seronok yang kita boleh dapat sekarang. So kalau kita pergi duduk juga, nafsu kita pula jadi sedap pula. Kita pun tambah lagi rasa. Lagi sedap. Asal nak duduk setengah jam, jadi 1 jam. Sebab apa? Jadi sedap buat dosa. Jadi daripada kita pergi duduk, jiwa kita makin sedap dengan dosa, kita berhenti awal-awal. Sekat awal-awal. Daripada kita terlibat dengan dosa tu. So tinggal sahabat-sahabat kita yang melibatkan kita ni dengan dosa. Baik. Mana tadi? Kemudian dia kata bersohbah. Cari orang soleh pula. Tinggal orang tu, cari orang soleh. Cari orang soleh. Orang soleh ahli ibadat. Masjid, orang surah. Cari orang macam tu. Orang yang bawa kita kepada taat pula. Orang yang banyak berzikir, kita duduk dengan orang tersebut. Orang yang banyak baca Quran, kita duduk dengan orang tu. Orang banyak mari masjid, kita duduk dengan orang tersebut. Ramai orang begini. Bila duduk dengan orang masjid, dia jadi orang kaki masjid. Bila duduk dengan orang baca Quran, dia baca Quran juga. Kena cari orang macam tu. Biar kita pun jadi sama macam orang yang baik-baik tu juga. Bila kita duduk dengan orang baik ni, kita nak cakap benda yang tak baik pun kita tak jadi. Duduk dengan tok-tok guru, kita pun jaga nak tanya apa, nak buat apa, tajuk apa nak tanya. Tak tergamuk nak cakap benda-benda biasa kita duduk sembang dengan member-member kita. Nak sembang bak ikan siakak pun tak tergamuk. Walaupun orang duduk sembang bak siakak kayangan, tak tergamuk aku nak sembang bak siakak dengan tok guru. Sebab apa? Tok guru tahu ke tidak tahu bak siakak ni? Tapi kalau ustaz-ustaz kapcai ni, itulah topik dia. Sebab dia pun duk baca Facebook juga, tapi tok guru tak baca nonda gitu, tak ada masa. Maka aku nak sembang apa dengan dia? Mu haji minum dengan tok guru. Sebab tu kita berasa kita tak boleh masuk tu. Pada hagi duduk saja tu pun pahala dah duduk dengan orang soleh. Ni niat duduk berhimpun dengan orang soleh, pahala dah tu. Tapi kita berasa tak ada topik yang nak cerita, maka tak jadi kita. Pada hagi duduk saja, polo saja tu pahala dah ikut orang soleh. Kita boleh dapat dah manfaat daripada rohani dia dengan duduk orang soleh ni. Tapi benda-benda gitu nafsu kita tak nak. Nafsu kita akan bagi alasan. Tak ya. Malu aku, segan aku, macam-macam dia bagi. Tak tergamuk kita orang biasa takkan kita nak pergi duduk dengan tok guru. Tu kita duk berasa begitu. Padahal tok guru pandai menyesuaikan diri dia dengan orang awam. Tok guru pandai pergi masuk dengan orang awam, tanya topik tu, topik ni, cerita tu, benda-benda yang orang awam duk cerita. Pandai dia. Cuma kita berasa tak sesuai, rasa aku masuk.
Itu di antara jalan syaitan nak sekat kita jadi baik. Bunyi dah nak suruh berhenti tu. Nak berhenti dah. Satu iktibar yang cukup bernilai bagi kita semua terdapat dalam satu hadis sahih lagi masyhur, iaitu orang yang membunuh 100 orang tu. Nanti akan datang kita baca berkenaan dengan hadis ni. Habis dulu setakat tu, sambung akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi